Benda yang kita cakap dulu ada berkaitan dengan apa benda yang kita akan cakapkan hari ini. Yang pertama namanya hukum akal. Yang kedua namanya hukum syarak. Yang ketiga namanya hukum adat. Hukum akal perkara yang bersangkut dengan akal. Penerimaan akal di atas satu-satu kenyataan. Yang kedua hukum syarak. Hukum syarak itu artinya perkara yang wajib, perkara yang kita kena laksanakan dalam hidup kita ni. Yang ketiga hukum adat. Hukum adat ni perkara-perkara yang Allah tetapkan terhadap alam ini. Itu namanya hukum adat. Yang pertama hukum akal. Hukum akal tu reaksi akal ke atas setiap kenyataan yang kita buat tentang Allah. Apa kata akal? Allah itu ada. Apa kata akal? Terima ke tolak? Terima. Itu hukum akal. Reaksi akal tentang satu-satu kenyataan tentang Allah. Begitu juga tentang Rasul. Begitu juga tentang yang lain-lain. Kalau kita kata Allah itu tak lama lagi akan matilah, ada tak reaksi akal? Apa kata akal? Tak ada, tolak. Tak boleh, no kata akal. Indo kata akal, tahu? Tahu Indo? Bukan Indonesia, Indo. Tak terima di akal. Kalau ada orang kata Ustaz Ibrahim tu lagi 3 hari matilah, apa kata akal? Apa kata akal? Indo, mana boleh Indo? Apa? Bukan bukan Indo beda, beda. Apa? Entahlah kata akal. Maknanya boleh jadi boleh jadi tidak. Sebab itu hukum akal ni ada 3. Yang pertama wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga harus. Itu hukum akal. Yang kedua hukum syarak. Hukum syarak ni kerja yang patut kita buat. Perintah-perintah Allah untuk kita. Jadi dia ada 5 hukum di situ. Yang pertama wajib, yang kedua sunat, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima harus. Wajib ada 2 ya, satu wajib akal, lagi satu wajib syarak. Begitu juga harus, satu harus akal, lagi satu harus syarak. Itu hukum syarak. Perkara-perkara yang kita kena laksanakan dalam hidup kita ni. Wajib, haram, sunat, makruh, harus. Itu namanya hukum syarak. Apa itu wajib nanti akan kita baca insya-Allah. Apa itu sunat? Apa dia? Makruh itu apa? Haram itu apa? Itu akan kita bicarakan insya-Allah. Itu namanya hukum apa? Hukum syarak. Yang ketiga namanya hukum adat. Hukum adat ni bukannya asal kahwin bersandin, itu bukan hukum adat, itu hukum syarak tu. Adat ni benda yang berlaku kepada manusia terhadap satu-satu keadaan. Adatnya bila makan kenyang, itu adatnya. Adatnya kalau masuk dalam air beberapa hari apa jadi? Lemah. Itu adat. Adatnya bila kahwin beranak, itu namanya adat. Lagi pisau tu memotong, itu hukum adat. Air tu melemaskan, makanan mengenyangkan. Adatnya kalau nak hilang dahaga apa buat? Minum, hilang dahaga. Itu adat, hukum adat. Bukan bila kahwin bersandin, tak ada, itu bukan adat. Itu syarak tu, ya. Itu namanya hukum adat. Dia ada bandingan. Bila makan dengan lapar, makan dengan kenyang, tadi akan datang kita baca insya-Allah, ya. Itu hukum adat. Baik, kita sedang membicarakan bahagian hukum akal. Adalah hukum akal itu terbahagi kepada 3 bahagi. Hukum akal itu ada 3 bahagi. Kerana adalah akal itu berkehendak bekerja atas sekira-kira hal pada mematutkan sesuatu bagi dihukumkan pada ilmu tauhid. Payah benar nak faham ya. Cakap Melayu pun payah. Kalau cakap Arab lagi tak faham. Cakap orang putih pun tak faham. Artinya reaksi akal. Apa tindakan akal di atas sesuatu kenyataan yang kita keluarkan? Penerimaan akal itu macam mana?
Apa tindak balas akal kalau dikeluarkan satu-satu kenyataan bahawa Allah itu berkuasa? Satu kenyataan, Allah itu berkuasa. Ada tak reaksi pada akal? Akal terima ke akal tolak? Akal terima, itu reaksi. Allah itu berkuasa, akal terima, itu reaksi akal. Tindak balas akal bila keluar satu-satu kenyataan mengenai Allah Ta'ala. Allah itu mendengar. Apa kata akal? Terima ke tak? Terima, itu reaksi. Itu namanya hukum akal. Kalau kita sebut sesuatu yang tak terima dari akal, akal berfungsi jugalah. Allah itu lemah. Macam mana kata akal? Terima ke tak? Tak terima. Allah itu lupa. Terima akal tak? Tak terima di akal. Itu dia nama hukum akal. Dia reaksi akal terhadap sesuatu kenyataan. Lagi pukul 1 sekarang akan hujan. Apa kata akal? Mungkin ya, mungkin tidak. Jadi dia ada 3 fungsi akal. Yang pertama menerima, yang kedua menolak, yang ketiga boleh menerima, boleh menolak. Faham ke ni? Dia cakap Melayu kau tak faham juga, benar-benar pun. Yang pertama menerima. Bila menerima tu artinya wajib. Hukum akal tu namanya wajib. Bila menolak, hukum akal tu namanya apa? Mustahil. Mustahil, dia menolak. Yang tak diterima akal akan adanya. Nanti akan kita bicara ya. Itu namanya mustahil. Kalau dia boleh menerima ada atau tiada, itu namanya harus. Itu dia 3 hukum akal saja. Wajib, mustahil, harus. Lain tu tak ada. Dia tak ada 5 macam hukum syarak tu. Hukum akal ada 3 saja. Kalau diterima namanya wajib. Kalau ditolak namanya mustahil. Kalau dia boleh terima, boleh tolak, namanya harus. Itu hukum akal kan? Baik. Sekira-kira bekerja hal pada mematutkan suatu bagi dihukumkan pada ilmu tauhid. Tiada sunyi daripada tiada 3 perkara. Tiada sunyi daripada 3 perkara. Mesti ada 3 perkara ni. Iaitu menghukumkan mesti ada. Mesti ada. Tidak diterima akan tiadanya. Jadi mesti ada lah. Atau menghukumkan mesti tiada, atau menghukumkan boleh menerima ada atau tiada. Yang pertama tadi mesti ada. Apa dia? Satu perkataannya. Wajib. Mesti ada. Wajib. Yang kedua hukumnya mesti tiada. Namanya apa? Mustahil. Mustahil. Yang ketiga hukumnya boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Itu hukumnya harus. Wajib, mustahil, harus. Tengok lagi. Yang pertama disebut wajib akli, iaitu perkara yang tiada diterima akal akan tiadanya. Contohnya Allah itu wujud. Terima ke tak? Terima ke tak? Sekali lagi. Allah itu wujud. Terima ke tak? Terima. Akal tak terima kalau saya kata Allah itu tiada wujud. Terima ke tak? Tak terima. Allah itu tiada wujud. Tak terima. Allah itu berkuasa. Terima tak? Terima. Allah itu tiada berkuasa. Terima ke tak? Tak terima. Jadi dia mesti ada. Bila ada wujud baru diterima akal. Maka datanglah istilah wajib. Allah itu melihat. Terima ke tak? Terima. Tapi kalau saya kata Allah itu tiada melihat, terima ke tak? Tak terima. Kita tidak menerima tiada, hanya menerima ada sahaja. Itu namanya wajib. Dalam istilah lain, wajib tu menghe'ekan. Tahu ke menghe'ekan? Menghe'ekan sesuatu kenyataan. Tahu he'e? Ya Allah, apa mana ni? Tak tahu apa he'e. Orang negeri, ya Allah. Orang negeri cakap tahu apa dia tak tahu. Mengiyakan, menghe'ekan. He'e itu ya katanya. He'e katanya. Saya orang lelaki. Apa jawab? He'e. Itu dia he'e. Cakap Perak tau. When you are in Perak, you must speak like a Perak man, you know. Okey, itu namanya he'e. Menghe'ekan.
Orang Perak tahu ke tak? Oh, kalau tak tahu, go back to any other place except Perak. Keluar dari Perak ni kalau tak reti. Mengheekan. Itu wajib. Wajib tu artinya mengheekan. Istilah rasminya mengisbatkan. Mengisbat tu artinya apa? Menetapkan. Menetapkan ia. Artinya, ya. Mengiyakan. Betul tu. Itu dah pandai tu. Lama-lama tu pun kena pandai. Tambah duduk di Taman Seri Raya ni, yang pertama kena pandai cakap Perak, yang kedua kena pandai cakap Rawa. Dua bahasa tu kena pandai. Rawa tahu? Rawa tahu. Orang negara tak tahu Rawa, tak payah. Okey. Itu dia. Ya, mengisbatkan rasminya. Rasminya mengisbatkan. Artinya menetapkan ya. Itu arti isbat. Menetapkan ya. Menetapkan menetapkan yes. Menetapkan g. Apa lagi? Apa lagi? Menetapkan apa? Jihad. Tahu? Cakap Hindustan. Jihad. Ya. Sekarang betul apa? Menetapkan yes. I agree. Yes. Itu ya. Itu artinya isbat. Jadi istilah satu perkataannya wajib. Itu wajib tu artinya tu. Kerana tiada diterima akan akal kalau kita sebut tak ada. Tiadanya tu tak terima di akal. Allah itu tidak wujud, tak terima. Allah itu tidak melihat, tak terima. Allah itu tidak mendengar, tak terima. Allah itu tidak berkuasa, tak terima. Allah itu tidak mengetahui, tak terima. Allah itu tidak berilmu, tidak terima. Dia kalau tidak tu tak terima oleh akal. Kerana dia hukumnya wajib. Itu dia wajib, ya, wajib akli, iaitu perkara yang tiada diterima akal akan tiadanya. Hakikatnya mesti ada, mesti menerima ada. Yang demikian apabila dikatakan wajib bagi Allah bersifat qidam, apa kata saya? Sedia. Maka maksudnya ialah mesti ada Tuhan bersifat qidam. Qidam tu artinya sedia. Sedia tu artinya apa? Tidak ada permulaan. Itu arti sedia. Tidak ada permulaan. Lawan sedia apa? Lawan sedia baharu. Apa kata baharu? Ya Allah, ni cakap Melayu. Ni baharu apa artinya? Sedia. Baharu. Arti lawannya, artinya apa? Baharu. Apa arti? Baju saya, baju baharu. Apa artinya? Baru tu apa? Baru sopel tu. Apa artinya? Ya Allah. Belum baru. Baru tu artinya dulu tak ada, sekarang ada. Itu baru, ya. Before it was not existent. It did not exist. Now it is there. You can see it. Boleh tengok. Dulu tak nampak, tak ada, benda tak ada, apa nampak? Sekarang ni udah ada, itu namanya baru. Kepiah saya ni kepiah baru, bukan baru pun. Contoh aja lah, bagi contoh boleh lah. Kepiah saya ini baru. Artinya dulu tak ada, sekarang nampak tak kepiah ni? Nampak. Itu baru. Kita ni selain daripada Allah semuanya baru belaka. Ya, semua selain daripada Allah semuanya baru. Matahari itu baru, bulan itu baru, manusia itu baru, binatang itu baru, ya, bintang-bintang itu baru. Selain daripada Allah semuanya baru. Yang sedia hanya Allah Ta'ala sahaja. Kerana Allah itu tidak ada tarikh permulaannya, tak ada. Yang lain semua ada tarikh permulaan. Yang lain itu semua dulu tak ada, sekarang ada. Dunia ni pun baru. Kerana dulu dunia ni mana ada? Yang ada hanya Allah Ta'ala. Bila Allah jadikan dunia ni, baru ada dunia ni. Bintang pun itu. Sebelum ni tak ada bintang. Allah jadikan bintang, baru ada bintang. Lebih-lebih lagi manusia. Dulu tak ada. Sekarang ada. Ingat tak dalam Quran Allah sebut? Ketika belum ada manusia lagi, Allah khabar kepada malaikat. Ada tak Allah sebut kepada malaikat? Wa iz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada tak? Ingat ketika aku bagi tahu kepada malaikat bahawa aku nak menjadikan manusia khalifah di atas muka bumi ini.
Ya, wa iz qala al malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika aku bagi tahu kepada mereka yang aku nak menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Artinya manusia itu belum ada lagi. Tak ada manusia lagi. Itu sebab terkejut malaikat mendengar berita itu, terkejut malaikat. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata dia, malaikat nanya kepada Tuhan. Ya, macam heran, mengapa kamu nak jadikan makhluk di dunia ini sedangkan mereka itu sentiasa menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami para malaikat sentiasa bertasbih kepada kamu dan bertakdis untuk kamu. Tak ada pun kami bergaduh sama satu sama lain. Yang gemar bergaduh siapa? Manusia. Iya ke dah? Dari dulu sampai sekarang manusia mana ada berhenti bergaduh? Daripada mulanya start pada Nabi Adam. Nabi Adam tak ada bergaduh. Tapi anak-anak Adam ada tak bergaduh? Ada tak? Siapa? Habil dengan Qabil. Qabil dengan Habil bergaduh. Pasal nak kahwinkan perempuan. Ada beradik tu bergaduh. Nak kan Iqlimah nama perempuan tu. Iqlimah tu cantik bunuh. Ya. Itu Iqlimah. Tah mana kopenya taklah, jangan banding dengan siapa, saya tak tahu. Cantik bunuh. Jadi dua-dua tu bergaduhkan Iqlimah tu. Akhirnya dibunuh Qabil tu akan Habil. Itulah pembunuhan yang pertama. Cerita lain nanti siapa ngajar tafsir ni dia tahu ni. Dia akan cerita sini ya. Jadi manusia itu bergaduh bermula daripada Qabil dan Habil sampai sekarang ni. Ada berhenti bergaduh tak? Tak ada berhenti. Akan datang berhenti ke tak? Tak ada berhenti. Sentiasa bergaduh. Ini yang malaikat tanya Allah tu. Mengapa kamu nak jadikan makhluk yang kerjanya tak ada lain menumpahkan darah aja, sedangkan kami sentiasa bertasbih, sentiasa bertakdis untuk kamu? Apa jawab Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah ya. Berkata Allah, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tak tahu. Kau memang mana tahu, kata Allah. Aku tahu apa aku nak buat. Bukan apa itulah maksudnya. Barulah ayat-ayat lain. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan dia ajar Nabi Adam tu akan nama-nama pokok-pokok dan sebagainya. Bila ditanya Adam dijawab. Bila ditanya malaikat, apa? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu akan datang. Itu tunggu ustaz-ustaz yang ajar tafsir cerita tentang itu ya. Kenapa? Kerana kita ni banyak benda kita tak tahu. Tapi apa yang kita tahu sekarang ni hanya dengan izin Allah Ta'ala. Itu yang kita tahu. Jadi sebab kita tak ada hak nak takabur, tak ada hak nak ego, tak ada hak nak sombong, kerana kita ni apa tak ada. We have got nothing. Apa yang ada pada kita? Tak ada apa. Ilmu yang ada pada saya ni, siapa bagi? Allah bagi. Boleh tak ditarik balik? Boleh ke tak boleh? Boleh berbenar. Macam mana Allah nak tarik balik ilmu saya? Dah pandai dah pakai perak dia lupa lagi. Macam mana Allah tarik balik ilmu saya? Dilonggorkan skru sikit lah. Bila dah meredit tu, habislah ilmu ya. Begitu. Lupa kan ni. Betul cakap betul. Bukan salah tu betul ya. Ini dia. Ini apa? Nak faham erti wajib akli ni tadi. Wajib akli. Iaitu perkara yang tiada diterima akal akan tiadanya, hakikatnya mesti menerima adil. Yang demikian apabila dikatakan wajib bagi Allah bersifat qidam, maka maksudnya ialah mesti ada Tuhan bersifat qidam. Yang kedua disebut mustahil akli. Mustahil pada akal. Itu namanya mustahil akli. Mustahil pada akal ni. Iaitu apa? Perkara yang tiada diterima akal akan adanya. Ada yang mustahil tu tak diterima di akal. Contohnya, Allah itu akan mati. Mati itu pada akal terima ke tak? Allah itu mati, terima tak? Jadi kalau tak terima apa namanya? Mustahil. Mustahil itu artinya akal akan menerima tiada saja. Allah itu tiada mati. Terima kalah? Terima ya. Allah itu tiada bodoh. Terima kalah? Terima. Allah itu tiada lupa. Terima kalah? Terima ya. Mesti tiada.
baru diterima oleh akal. Bila terima oleh akal itu namanya mustahil. Ya, mustahil. Mustahil itu tidak, tak terima di akal. Indo, tak nak terima di akal. Itu mustahil. Ya. No way. Tahu no way? Bukan negara Norway di Eropah tu. Norway tu kenapa? Tak ada jalan. Tak boleh diterima oleh akal. Itu namanya mustahil, ya. Iaitu perkara yang tiada diterima akal akan adanya. Hakikatnya mesti tiada. Mesti tiada. Ya. Yang demikian apabila dikatakan mustahil Tuhan baharu, maka maksudnya tiada sekali-kali Tuhan itu baharu. Tuhan tu mesti bukan baru. Kerana Allah tu ada tak pernah tak ada? Ada tak pernah Allah tu tak ada? One more time. Tak faham ke mana? Ada tak pernah Allah tu tak ada? Tak ada. Allah tu sentiasa ada. Dulu, kini dan selama-lamanya Allah itu ada. Jadi ungkapan itu sebenarnya untuk Allah, bukan untuk satu-satu orang atau satu-satu pertubuhan atau satu-satu organisasi, ya. Allah saja yang dulu, kini dan selama-lamanya ada. Ya. Itu namanya mesti apa? Mesti tiada. Allah itu tidak baru. Dulu pun bukan baru, sekarang ni pun bukan baru, selama-lamanya dia tidak baru, ya. Mesti tidak baru. Dia hanya menerima tiada, tidak menerima ada. Itu mustahil tu. Ya. Lain daripada Allah tak ada yang mustahil. Apa saja boleh Allah jadikan. Boleh tak orang tak semayang, tak puasa Ramadan, tak menutup aurat masuk syurga? Boleh tak? Boleh, dengan izin Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah. Boleh tak orang yang rajin semayang, rajin baca Quran, rajin wirid, rajin bersedekah, rajin buat baik kebajikan, tapi akhirnya mati masuk neraka? Boleh tak? Boleh. Mengapa? Kerana neraka itu hak Allah. Ya, Allah boleh masukkan siapa saja ke dalam neraka dengan kehendaknya. Dan Allah juga boleh memasukkan dalam syurga dengan kehendaknya. It is all up to God, up to Him. Dia nak masuk dalam syurga, itu hak dia. Dia nak masuk dalam neraka, itu juga hak dia. Itu dia, ya. Kerana itu kuasanya. Jadi harus saja. Itu namanya hukumnya harus, walaupun tak terima akal, tapi kita kena yakin bahawa itu hak Allah Ta'ala. Itu sebab ada tak orang yang alim, hebat ibadahnya, kagum malaikat tengok ibadahnya, akhirnya mati masuk neraka? Ada tak? Ada. Siapa namanya? Seorang namanya Barsiso namanya. Barsiso di zaman Nabi Musa tu. Dia beribadat, tak keluar-keluar dari masjid, sentiasa saja beribadat. Akhirnya dia mati kafir, masuk dalam neraka dengan kehendak Allah Ta'ala, ya. Panjang ceritanya, next time kita cerita tentang Barsiso. Ini dia punya promo dulu malam ni, ya. Begitu juga ada orang dalam kehidupannya buat maksiat aja. Ada tak seorang pelacur balik dari melacur, lepas itu dia bagi anjing minum, anjing tengah dahaga, baginya minum, ambilnya ayur dalam kasutnya, baginya anjing tu minum. Ya, akhirnya Allah ampunkan dosanya, bila dia mati masuk syurga. Ada ke tak? Ada. Itu nak menunjukkan Allah mempunyai kuasa mutlak. Ya, kuasa mutlak hanya pada Allah, syurga dan neraka. Jadi harus saja orang yang derhaka masuk ke dalam syurga, harus juga orang yang taat masuk ke dalam neraka. Itu kehendak Allah Ta'ala. Ini tauhid ni kena faham yang ni, kan? Jadi sebab itu lepas ini kan jangan nyengit je. Tak nyengit. Balik kan nyengit je. Aku pada mati syurga mana kan ye. Ya. Syurga mana kan? Jannatul Na'im ke, Jannatul Ma'wa ke, Darussalam ke. Aku dah semayang, aku dah ngaji, aku dah pakai jubah tadi. Aku dah pakai jubah. Bersemayang, dah ngaji. Aku sekarang syurga mana laganya. Orang kau betul apa gelarnya? Orang perasan. Tahu perasan? SS sudah pandai. SS. Apa SS? Syok sendiri. Ya. Padahal syurga dan neraka itu hak Allah. Terserah kepada Allah nak memasuki siapa saja di dalam syurga atau di dalam neraka. Okey. Itu mustahil akli, ya. Yang ketiga disebut harus akli.
harus akli, iaitu perkara yang diterima akal adanya dan tiadanya. Dengan jalan berganti-ganti. Ada atau tiada itu berganti-ganti. Karena ada dengan tiada tak boleh sekali. Ada tak? Saudara kita ni ada dan tak ada sekali, ada tak? Ya Allah, tak tahu. Sekali ada ke tak?